Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, maka perbaik olehmu akan sangkamu padanya dalam segala pekerjaan-pekerjaan dunia, seperti bahawa engkau sangka bahawasanya Hak Ta'ala itu yang menyampaikan ia kepadamu segala yang memberi manfaat dan menolakkan ia daripada dalam segala yang memberi mudarat. Dan barang yang lain daripada itu, seperti bahawa adalah engkau sangat kuat raja dalam qabul amal dan sempurna akan pahala atasnya, maka betapa tiada ada baik sangkamu padanya, kerana muamalahnya sertamu daripada anugerahnya dan kesudahan dan sifatnya, seperti bahawa engkau tilik kepada kebajikannya yang dahulu dan anugerahnya yang layak, maka menanggungkan ia akan dikau demikian itu atas membaiki sangkanya. Satu lagi, petik sekali lagi. Petik sekali lagi. Dah. Dan ini tuan-tuan, kita bagaimana Syekh Ibn Atta' memberi panduan kepada kita untuk baik sangka dengan Allah Ta'ala. Husnul zan. Baik sangka dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita baik sangka dan berkata kita yakin Allah Ta'ala menunaikan doa kita. Sebab Allah berjanji, Udu'uni istajib lakum. Doa oleh kamu, aku akan makbulkan doa kamu. Jangan buruk sangka. Kita sangka Tuhan tidak akan makbulkan doa kita. Jangan macam tu. Kita minta ampun dalam keadaan kita yakin baik sangka dengan Tuhan. Tuhan akan mengampun dosa kita, insya-Allah. Kalau kita minta ampun cara bersungguh-sungguh. Jadi baik sangka ni dalam hidup kita ni sentiasa baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan terkadang tuan-tuan sekalian, yang kita tengok pada zahirnya tidak menyeronokkan hati kita, tapi kita baik sangka bahawa ada di sebalik kejadian-kejadian itu ada hikmah dan kebaikannya. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Jadi apa menimpa kita, kita yakin di sebaliknya itu ada hikmah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung, rugi, kalah, menang, semua ini makna kata datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang datang pada Allah semua yang baik-baik. Kita sangka macam tu. Jadi Syekh Ibn Atta' makna kata, dia habaq ada dua cara untuk kita baik sangka dengan Allah. Yang pertama iaitu melalui muamalahnya ke atas kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala baik terhadap kita. Kita doa tak tahu mana, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah kita banyak. Kita kerja mencari rezeki, tak tahu mana kita usaha, tapi kita dapat banyak juga rezeki. Kita berdakwah bagi contoh, taklah hebat sangat, tapi orang dengar juga dakwah kita. Muamalah Allah. Bagaimana Allah jamin rezeki kita, kesihatan kita, Allah tolak mudarat daripada kita, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Bukan setakat kita boleh datang masjid berjemaah mengaji, Allah pilih pula kita duduk dalam jemaah Islam, memperjuangkan Islam di bawah kepimpinan ulama. Ini muamalah Tuhan dengan kita. Itu satu.
Satu lagi melalui kita memerhatikan ataupun kita memikirkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Sifat jamal melalui Asmaul Husna. Nama Tuhan, di antara nama-nama Tuhan itu menggambarkan sifat jamal. Seperti Maha Pemurah, murahnya Tuhan kat kita. Maha Penyayang, Maha Pengampun. Al-Ata', Maha Pemberi. Ar-Razak, yang bagi rezeki. Betapa baiknya Allah Ta'ala dengan kita. Tapi yang ni payah sikit. Maka Syekh Ibn Atta' kata, kalau kamu tak mampu merasai baik sangka dengan Allah Ta'ala melalui sifat-sifat dia, sifat jamal Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu baik sangka dengan Allah melalui muamalah Tuhan tu kat atas kamu. Bagaimana Tuhan buat dekat kita? Kan, hari-hari kita, rezeki kita, kesihatan kita, ibadat kita, Allah hantar malaikat, nama malaikat mulhim, tolong peringatkan kita, terasa hati kita bila dengar azan nak mari ke masjid, terasa kita nak buat ibadat. Ini semua muamalah Tuhan kepada kita. Bila kita fikir tentang muamalah Tuhan dengan kita, maka insya-Allah akan wujud baik sangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibn Atta' Illah Al-Askandari. Yang ni syarah dia lah, insya-Allah. Huraian lebih lanjut supaya kita lebih faham, supaya kita wujud baik sangka sampai mati tuan. Mati dalam keadaan baik sangka. Imam Malik bila nak meninggal dunia, dia panggil anak dia, baca kitab dekat dia, baca hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan dengan rajak, supaya kita mengharapkan, makna kata, keampunan daripada Allah, balasan baik daripada Allah. Dia suruh anak dia baca ayat-ayat berkaitan dengan rajak, supaya timbul satu harapan yang tinggi kepada Allah, mawa ke mati. Jangan mati dalam keadaan buruk sangka dengan Tuhan. Mati dalam keadaan baik sangka dengan Allah. Bukan amal kita tentu yang membawa kita kebahagiaan, tapi yang makna kata kita dapat bahagia di akhirat besok dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi baikkan sangka kita, terutama kita dah uzur, dia tak mampu. Banyak hadis-hadis tentang rajak tuan. Siapa yang ulang alik ke masjid, ulang alik mayang jemaah, tak tinggal buat ibadat, mengaji, menuntut ilmu, tiba-tiba dia sakit. Dengan sebab sakit itu dia tak mampu datang ke masjid, tidak mampu berjamaah, tak mampu menuntut ilmu. Nabi kata Allah bagi pahala macam dia sihat. Pahala macam dia sihat dulu ni. Begitu makna kata rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya kepada kita. Jadi ayat-ayat rajak ni cukup banyak tuan. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali membicarakan panjang lebar tentang rajak dan khauf. Khauf ni takut, rajak ni harap akan rahmat dan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita mengharapkan Allah, mampu kita lawan syaitan masa nak mati. Kita adalah sakit, sakaratul maut. Sakit yang tak pernah kita rasai tuan-tuan sebelum ni sepanjang hidup kita. Bila kita nak mati berhadapan dengan sakaratul maut, alangkah dahsyatnya tuan-tuan. Nabi kata sakaratul maut ni ibarat orang tetak kita 300 kali dengan pedang yang tajam. Nabi Daud kata ibarat kambing disiat, nyawanya, kulitnya hidup-hidup. Sakit tuan. Dalam keadaan kita sihat pun tuan-tuan sekalian, kena tipu dengan syaitan. Dengar azan tak jawab, tak datang ke masjid, badan sihat segak bugang. Macam mana keadaan kita tengah lemah, longlai, sakit yang amat sangat, datang syaitan nak goda kita. Kalau tanpa kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, rahmat Allah, kita tak mampu berhadapan dengan serangan syaitan yang hebat tu. Kita lagi sekali mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Nak mati tu tuan-tuan, nak abang, itu waktu yang paling cemas dalam hidup kita. Bahagia kata celaka hidup kita. Kalau kita bahagia tuan-tuan, Allah hantar malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhannya Allah,
Dan mereka itu beristiqamah dalam melakukan taat kepada Allah. Bila nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah hantar malaikat. Malaikat ni datang puji kita, Tuhan, bagilah kamu ni. Hidup kamu tak ulang alik, tak tinggal masjid, mayang berjamaah. Kamu perjuangkan Islam, kamu sedekah, bantu fakir miskin. Dengan isteri kamu, kamu bimbing dia dengan cara yang baik, anak kamu. Oh, malaikat puji kita, tuan. Allah yaqafu wa la tahzanu. Malaikat kata jangan takut, jangan duka cita. Wa abshiru bi jannatin lati kuntum tu'adun. Aku dihantar oleh Allah Taala untuk bawa kamu khabar gembira, syurga yang Allah janjikan kepada kamu. Serentak dengan itu, tuan-tuan, kita pandang ke atas. Lagi seminit nyawa kita nak habis, kita pandang ke atas. Terbuka luas pintu langit. Fakashafna anka rita'aka fa basarukal yawma hadid. Kami kasyaf bagi dia. Penglihatannya amat tajam. Kita nampak sebalik langit tu apa. Dia nampak, makna kata, lambaian bidadari. Dengar dah kicauan burung. Bahkan kata ulama dah tercium bau syurga. Bahagialah kita, tuan-tuan. Tapi kalau sebaliknya, Allah fasik zalim, ya Allah. Malaikat turun juga, dia maki kita, tuan. Haram jadah punya orang. Tak habis-habis kedarah harak, berjudi, kedarah rasuah. Oh. Malaikat ni, tuan, dia maki kita, terbeliak mata. Itu saat yang terakhir. Batu kita mengharapkan pertolongan Allah, bantuan Allah, kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, baik sangka dengan Allah. Merendah diri. Tuhan suka orang merendah diri. Mengharapkan saat-saat akhir itu kita terpilih di kalangan orang yang mampu mengucap 2 kalimah syahadah. Bahagialah, tuan-tuan sekalian. Jadi apa pun kita mengharapkan rahmat Allah. Sebab tu tok guru dulu, ulama-ulama dulu, orang tua-tua dulu, bila semayang maghrib, habis semayang maghrib, doa, ya Allah, bagilah aku ni boleh semayang isya. Dah semayang isya, berdoa pula minta semayang subuh. Masa ke masa tu sentiasa mengharap pertolongan Allah, kerana kita yakin kalau ibadat yang kita buat ni semata-mata dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bizalikal fayafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan itu semata-mata fi fadlillah, anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Fa bizalikal falyafrahu, dengan sebab itu mereka gembira. Bukan gembira buat ibadat, gembira pandang hati kasih sayang Allah, anugerah Allah, boleh buat ibadat. Ini lebih baik, kata Allah, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Sepanjang malam kita beribadat tapi tak nampak ini anugerah Allah. Kita buat ibadat sikit tapi kita nampak ini anugerah Allah. Ini lebih baik, kata Allah. Kalau kita pandang kita, itu nama ujub. Lepas tu kata ulama sufi, kalau mereka yang tak mahir dengan ilmu kami, ilmu tasawuf, dia mati membawa dosa besar, dia tak tahu. Dia mati dalam keadaan ujub, dia tak tahu dia ujub. Dia riak, dia tak tahu dia riak. Ujub ni apa? Memandang, merasai dan meyakini ibadat yang aku buat ni dengan kederat aku, tenaga aku, ilmu aku. Itu nama ujub. Lawannya zikru minnah, iaitu pandang hati ibadat kita buat ni semata-mata anugerah Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Takkah kamu melihat orang yang menjadikan diri dia tu sebagai Tuhan? Dia bertuhankan diri dia sendiri. Aku. Sedangkan Allah kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu, Allah jadikan perbuatan kamu. Ibadat yang kamu diri itu aku bagi jadi. Takyid. Kekuatan aku yang bagi. Hidayat aku bagi. Taufik aku bagi. Bukan kamu. Jadi nak keluar daripada ujub, kita pandang ini anugerah Allah. Itu dia kata zikru minnah. Zikir, ingat, ini pertolongan Allah. Ilmu yang mengaji itu ilmu tasawuf lah tu. Ni kata pula ilmu tasawuf ayat acang. Apakah bodoh? Kan?
Jadi ni tuan-tuan, saya nak Syekh Ibn Atta' nak ajak kita sentiasa baik sangka daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat rezeki sikit, layan sikit. Mungkin esok banyak, sikit pun tak apa, berkat. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Tok Pula Manis ni asyarah ni. Apa kata Tok Pula Manis? Maka perbaik olehmu akan sangkamu padanya. Dia suruh kita baik sangka dengan Allah Ta'ala dalam segala hal. Baik sangka dengan Allah dalam segala pekerjaan-pekerjaan dunia. Dalam kehidupan kita di dunia ni, meniaga, kadang untung, kadang rugi, kadang sihat, kadang sakit. Kita buat kerja agama, kadang orang puji, kadang orang maki, hina. Macam-macam berlaku hidup kita ni tuan-tuan. Baik sangka dengan Tuhan, jangan tak baik sangka. Setengah orang yang Tuhan cerita dalam Quran, dapat rezeki banyak, dia baik sangka dengan Tuhan. Dapat rezeki sikit, dia buruk sangka. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tengah manusia ni, kata Allah Ta'ala, bila Allah bagi dia rezeki yang banyak, nikmat Allah Ta'ala, disanjung nikmat itu. Fa'akramahu wa na'amahu, disyukurkan akan nikmat itu. Fayaqulu rabbi akraman. Dia kata, Tuhan muliakan aku. Ni rezeki aku banyak ni, Tuhan mulia ni. Masuk pilihan raya menang lah. Ni Tuhan tuju dengan aku ni. Dia sangka begitulah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi apabila Allah Ta'ala sedikitkan rezeki dia, fa yaqulu rabbi ahanan, dia kata Tuhan hina dia. Ada jenis macam tu. Mana rezeki banyak seronok, rezeki sikit masam kacom. Itu dia. Kita sikit kah banyak kah, semua daripada Allah. Yang penting berkat. Keberkatan yang penting. Bukan banyak sikit. Sikit pun Tuhan bagi, banyak pun Tuhan bagi. Yang pentingnya rezeki kita boleh beribadat. Kita syukur akan nikmat itu, guna jalan yang betul. Tidak. Apa yang menimpa kita dalam urusan dunia, biasalah tuan-tuan, dunia ni macam-macam lah. Kita baik sangka dengan Allah, ada hikmah ni. Kan? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Kadang-kadang dia baik. Kita pandang hati macam tu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam bab keduniaan, kata Syekh Ibn Atta', seperti ya, bahawa engkau sangka bahawasanya Hak Ta'ala itu yang menyampaikan ia kepadamu segala yang memberi munafaat. Kita nampak munafaat yang kita dapat semua daripada Allah Ta'ala. Kita makan rasa sedap, kan? Tidur kita boleh lena dengan baik, kan? Ini Allah Ta'ala sayang kat kita. Bila kita baik dengan sangka, nampak ni ada daripada Allah, kita akan guna nikmat tu sebaik mungkin. Sebaik mungkin kita guna. Tuhan bukan saja-saja bagi aku sihat, Tuhan suruh aku ibadat ni. Tuhan bagi aku rezeki bukan saja-saja ni, Tuhan suruh infak fi sabilillah ni. Allah bagi kita anak ni bukan saja-saja ni, suruh kita didik tarbiyah dia. Tuhan bagi isteri yang solehah, syukur dengan nikmat itu. Jangan duk mencari perempuan lain, buat jahat jangan. Apa nikmat yang kita dapat, kita pandang hati ini anugerah Allah. Syukur. Baik kita tidak kufur, baik sangka ni Tuhan bagi ni, kena jaga elok-elok. Itu dia. Baikkan sangka engkau bahawa
kepada hak Ta'ala itu menyampaikan ia kepadamu segala yang memberi manfaat. Manfaat yang kita dapat ni semua mai daripada Allah, pemberian Allah. Kita tak ada haula, tak ada quwata, kita tak ada daya dan upaya, semua daripada Allah. Padahal aku buatlah tak tahu mana pun, ibadat kita buat bukan banyak mana pun kan, kita pergi cari rezeki, meniaga, taklah hebat mana pun, Tuhan bagi untung banyak kat kita kan. Kita buat sikit, Tuhan balas banyak. Tu kata ihsan Allah Ta'ala tu pada hamba dia. Kadang-kadang aku tak pergi, Tuhan suruh sembahyang jemaah, aku tak pergi jemaah, tapi Tuhan tak balas lala tu. Kadang-kadang terlanggar pula yang Tuhan larang, Tuhan tak balas, bagi peluang kita istighfar, minta ampun. Tak baik lagi ke Allah Ta'ala ni? Perintah Allah Ta'ala tak baik sangka dengan Tuhan lagi kan? Sedangkan nikmat kamu kecap cukup banyak. In ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat aku, kamu tak terkira. Banyak sangat yang Tuhan bagi ni. Pandang hati macam tu. Selalu menginsafkan kita dalam hidup ni. Pandang wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke? Tengoklah kawan-kawan kita tu kena pergi dialisis tu. Cuci buah pinggang, selang sari. Berapa kos kena ubat buah pinggang sebulan dekat 7-800. Mahal kami. Kerja tak boleh. Dah kita kena makna dialisis, tak ada tenaga nak kerja. Kita Tuhan bagi sihat walafiat. Kenapa tak mau pergi masjid? Tunggu nak mati baru nak bagi. Tuhan bagi harta apa tak mau sedekah. Kau hang lupa Allah bagi peringatan dalam Al-Quran. Buka surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala peringatkan kita bila baca ayat ni, tersentuh hati kita. Supaya kita insaf dan sedap. Punya sayang Tuhan kat kita. Orang yang dekat nak mati itu, lagi 2 minit lagi nak mati itu, Allah cerita, dia minta kat Tuhan. Apa dia minta? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qariban. Kalau kau panjang sikit saja umur aku ya Allah. Panjang mana minta? Ila ajalin qarib, pada masa yang singkat. Bagilah 1 minit 2 pun jadilah. Hang nak buat apa? Fa'asaddaqo, aku nak sedekah. Hidup 5, 60, 70, 80 tahun tak teringin nak sedekah, nak mati baru nak sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid, sembahyang jemaah aku tak mau tinggal, aku nak mengaji, nak menuntut ilmu. Allah bagi kita umur panjang, tak teringat nak pergi masjid, nak mati baru teringat pergi masjid. Kita yang baca ayat ni tuan-tuan, terasa baiknya Tuhan tolong bagi peringatan kat kita. Supaya kita insaf dan betulkan diri kita sebelum sampai masa yang Tuhan cerita tu. Jadi kita menjadikan kita ni orang yang biasa baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang, yakin, baik sangka. Tuhan janji, Tuhan takkan mungkin janji. Tuhan janji dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan kalangan manusia. Malam ni gelap tuan-tuan, tapi tak gelap tak malam sepanjang masa. Sampai masa matahari naik, cerahlah dunia yang gelap tu. Air tak sentiasa surut sampai masa dia pasang. Kita tak ada berjuang duk kalah memanjang. Akan menang, baik sangka Tuhan akan bagi kita menang. Maka keyakinan ni membuatkan kita bekerja bersungguh-sungguh. Kerana baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Dalam segala hal kita berniaga, jangan buruk sangka duk kata duk rugi dah. Buat bagi elok, insya-Allah Tuhan bagi kita untung. Buatlah apa pun kerja-kerja dunia ni, tanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu.
Buat bagi elok. Tegakkan syariat Allah. Di mana kita berada. Peniaga ke ikut hukum Tuhan. Meniaga elok. Jadi peniaga yang tidak lupa pada Tuhan. Masuk waktu semayang. Meniaga jangan tipu. Rezeki nak kena halal. Rijalun la tulhim tijaratun wala ba'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan dia daripada mengingati Allah Subhanahu. Mudah-mudahan. Ya. Pandang hati betapa makna kata Allah Ta'ala. Dia jaga kata segala benda yang datang manfaat pada kita. Dan menolakkan ia daripadamu. Dia kata segala yang memberi mudarat. Benda yang memudaratkan kita Tuhan tolak ke tepi. Allah bagi kita benda yang mendatangkan manfaat. Kalau kita tengok keliling kita ni, ya Allah, macam-macam. Oksiden lah, kemalangan jalan raya lah, itu ini. Kita selamat, elok Tuhan bagi kat kita. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukurkan. Satu nikmat, Allah bagi nikmat mendatangkan manfaat. Satu lagi nikmat menolak mudarat. Dalam yang sama, ditolaknya mudarat. Kita naik motor tuan-tuan, lalu tepi jalan, orang mesin rumput. Kan ada tak orang mesin rumput tepi jalan tu? Wow. Piu, kena batu, anak batu. Melayang mai tau. Ni, dua mata ni, dia kena tak tengah-tengah, tak hidung. Tak kena mata. Allah Ta'ala pelihara kita. Kena mata, habis. Tak kena mata, dia kena batang tadi. Tapi satu kes tuan yang tu saya tengok Allah kerja Tuhan. Saya duduk di tuan-tuan, duduk di Al-Luqmah. Dekat pantai Johor, nak pergi anak bukit. Sewa rumah sebelah tu. Sebelah rumah saya tuan dia. Jadi hari-hari lah kerja dia suri rumah tu. Suami dia pergi kerja. Dia turun, dia buka tingkap semua. Dia turun ke bawah, jerang ayak apa semua. Anak dia tidur. Satu hari tuan-tuan, tingkap mereka tu sama tinggi dengan katil. Kalau budak tu suar kaki, terjun tingkap. Allah! Saya berjerit. Tengok budak tu terjun. Lari pi tuan-tuan, rupanya bawah perut dia ada bantai. Dia peluk bantai. Dia mamai apa, tak tahu. Bangkit tidur. Pipi, langkah tu tak ada ni. Masuk tingkap, terjun ke tingkap. Menerap. Dia betul-betul menerap bantai-bantai. Allah. Oh, tu dia Allah pelihara. Satu kes lagi, adik-beradik saya, sepupu isteri saya. Rumah dia tinggi. Anak dia kecil. Naik walker. Nak naik walker tuan-tuan, terjun pintu. Kalau biasa tuan, bila terjun tu, dia walker dia akan terbalik. Ni tak. Tok. Sampai bawah tu baru terbalik. Allah selamatkan. Kan? Tengok. Allah menyelamatkan manusia. Kita pun kadang-kadang banyak kes-kes jadi macam tu. Accident. Tengok kereta Tuhan yang tahu. Pergi hospital. Cek. Alhamdulillah Ustaz kata tak ada apa-apa, Ustaz boleh balik. Walaupun sakit jugalah, tapi taklah macam kereta renyuk tu. Allah pelihara kita. Banyak kes berlaku kat atas kita. Bukan sikit, banyak. Ini kita pandang ni. Allah betapa makna kata baiknya Tuhan kepada kita. Pelihara kita, jaga kita. Macam mana yang dulu, begitulah yang akan datang. Sebab itu baik sangka dengan Tuhan. Itu dia. Buat ibadat sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakin ibadat kita buat Tuhan terima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah sembahyang aku, puasa aku, rokok aku, sujud aku, tadarruk aku, ta'abbud aku. Minta Allah Ta'ala terima. Wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Maka kau sempurnakanlah di atas kekurangan yang aku buat. Yang mana yang kau kurang tu, minta Tuhan sempurnakan. Allahumma khuz minni wa taqabbal minni waftah alayya babak kulli khair kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin.
Ya Allah, ambillah, terimalah daripada aku ibadat aku ni. Wa taqabbal minni, terimalah daripada aku. Waftah alayya babukil khair, bukalah pada aku ni pintu kebaikan. Seperti mana engkau buka kepada para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, kepada orang yang soleh-soleh. Minta merayu kat Tuhan agar terima ibadat yang kita buat ni. Dan dalam berdoa kita baikkan sangka, kita yakin insya-Allah Tuhan terima. Itu dia. Jadi itulah muamalah Allah Ta'ala dengan kita. Ya Allah. Hari-hari sama ada urusan dunia dan juga urusan ibadat kita, dan kita dapat buat semua anugerah daripada Allah, baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, katanya lagi, dan barang yang lain daripada itu, seperti bahawa engkau sangat kuat raja dalam qabul amal. Begitu juga apa-apa perkara lah. Daripada itu, bahawa adalah engkau itu sangat kuat raja, seolah-olah kita ni macam raja yang ada kuasa, kan, yang boleh buat sesuatu dalam qabul amal. Jadi qabul amal ni Allah Ta'ala, bukan kita. Nak menerima ibadat ni Allah. Lepas tu kita kena ada kekuatan jiwa yang yakin bahawa ibadat kita ni Tuhan terima. Kalau Tuhan tak terima, tuan-tuan, tak ada nilai ibadat kita ni. Imam Ghazali kata, ibarat seseorang tu dia melakukan satu persembahan kepada raja. Kalau raja terima, tuan-tuan, pemberian dia tu, hadiah yang dia bagi kat raja tu, nilai dia cukup tinggi. Bagi dia 5 biji, raja bagi 5,000. Bila raja suka dengan pemberian kita. Tapi kalau derian kita bagi, raja tak terima, apa nilai derian 5 biji? Hampir letak tepi jalan, paling mahal dapatlah RM100. Tu pun kalau orang beli. Kalau orang tak beli, mereka pungkok. Bubur kita orang tak mau agak. Dia tak payah buat tempoyak. Apa nilai tempoyak? Kalau raja terima, tinggi nilai. Begitulah ibadat kita, tuan-tuan. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai satu sen. Sekupang pun tak laku. Tapi kalau Tuhan terima, Masya Allah, cukup tinggi nilainya, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita sembahyang, apa qabliyah, ba'diyah, 2 rakaat. Makna kata, seperti mana harga isi dunia dan isi dia. Besar sangat pahala dia. Kan? Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Man hajarasa majlisan ilmi fi Ramadana, kataballahu ta'ala lahu bi kulli khadamin ibadatu sana. Siapa hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah Ta'ala anugerah kat dia setiap melangkah di ke majlis ilmu itu ibadat setahun. Selangkah setahun. Kalau Tuhan terima. Tuhan tak terima, tak ada nilai apa-apa. Berarti kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah terima ibadat kita. Dalam keadaan berdoa, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Minta Allah terima, insya-Allah. Jadi, makna kata, kita ni mengharapkan sangatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa pada Allah mengharapkan, makna kata Allah terima ibadat kita. Ya, kabul amal kita tu. Dan menyempurnakan pahala atasnya. Itulah harapan kita. Minta agar sempurna pahala kita tu, sempurna. Dapat macam mana yang Tuhan janjikan tu. Maka betapa tiada ada baik sangkamu padanya, kerana muamalahnya sertamu daripada anugerahnya. Kenapa kita tak boleh baik sangka? Kadang kita tengok diri kita, taklah ilmu banyak sangat, tapi boleh ibadat. Taklah kuat sampai terang mana, boleh buat ibadat. Otak kita taklah banyak mana, boleh sedekah. Kan? Makna kita yang boleh buat ibadat ni, semata-mata makna kata anugerah daripada Allah. Maka baik sangka itu jugalah
yang membawakan kita mengharapkan agar makna kata qabul ibadat kita. Tapi kita kena buatlah apa yang Tuhan suruh. Tuhan letak syarat. Tuhan kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang bertakwa. Kita lengkapkan diri kita dengan sifat takwa. Kerjakan ibadat itu mengikut syarat-syarat, hukum, rukun semua cukup. Kita berdoa dengan penuh pengharapan. Dan kita serahkan segalanya kepada Allah dengan satu harapan yang tinggi agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang apa nama dia? Atta' As-Sulami. Atta' As-Sulami tuan-tuan, dia ni ahli sufi lah. Kerja dia tenun kain. Dia tenun kain, dia pergi jual. Dia tenun siap pergi jual. Itulah kerja dia. Bagai sara kehidupan dia. Satu hari dia tenun kain. Dia pergi jual. Tak laku. Pagi sampai petang orang tak beli kain dia. Pegang-pegang balik-balik lepas. Bila hari menjelang petang, dah ada satu orang singgah kedai dia. Dekat dia jual kain tu. Kawan tu tanya dia, berapa kain ni? Berapa duit je? Contohnya, RM20. RM20? Tak boleh korang. Kenapa kamu minta korang? Kata Atta' As-Sulami. Kain ni, kualitinya rendah. Tenunan dia kasar. Warna dia tak cerah. Kawan beli ni kritik kain Atta' As-Sulami, kain yang dia tenun. Bila dengar kain dia ditenun, kain dia dikritik, Atta' As-Sulami menangis teresak-esak. Menangis macam budak-budak. Maka si pembeli ni rasa kesian. Tak usah menangislah Syekh, dia kata. Aku sanggup bayar dengan harga yang kamu minta. Kamu silap sangka, dia kata. Aku menangis bukan pasal duit. Hang tahu dah, dia kata. Aku habis masa semalam-malaman tenun kain ni. Untuk tenun kain ni. Yang aku rasa, inilah tenunan aku yang terbaik yang pernah aku tenun. Tapi rupa-rupanya bila dibentang dengan orang yang alim, yang lebih tahu daripada soal belok kain, nyata tenunan aku tu banyak kekurangan. Bagaimanalah amal ibadat aku besok di akhirat, dibentangkan di hadapan Rabbul Jalil, Tuhan yang mengetahui segala-galanya, zahir dan batin. Sudah tentu dia kata tergambar di sana cacat celah yang amat banyak. Yang ni yang buat aku menangis, kata Atta' As-Sulami. Jadi nak sebutnya orang yang jiwanya sufi sentiasa bermuhasabah untuk membetulkan amal ibadat dia daripada masa ke semasa dengan harapan agar ibadatnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan terima. Tak mana taksir korang tu, mintalah Allah Taala malah sempurnakan. Jangan ambil kira sangatlah. Ambil kira semua tak pakai ibadat kita ni. Ya. Itu dia. Dan dia kata menyempurnakan pahala atasnya. Maka betapa tiada ada baik sangkamu kepadanya, kerana muamalahnya sertamu daripada anugerahnya. Kenapa kita tak boleh baik sangka dengan Allah? Macam mana Tuhan buat baik kat kita? Kita boleh semayang, boleh puasa, boleh didik keluarga, boleh duduk dalam jemaah Islam, boleh bersedekah. Kita nampak ini semata-mata dengan anugerah daripada Allah. Kan? Padahal usaha kita tak tahu mana pun. Bila kita tengok muamalah Tuhan dengan diri kita, menimbulkan satu baik sangka lah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Anugerahnya. Dan kemudahannya dan nikmatnya seperti bawang kau tilik kepada kebajikan yang dahulu. Kebaikan Allah, kemudahan yang Allah bagi, yang lepas-lepas lah. Kita perhati dalam hidup kita, bagaimana Allah bantu kita, tolong kita dalam banyak urusan kita. Macam mana kita boleh main mengaji? Allah pertemukan dengan orang yang soleh-soleh, ajak kita main masjid.
Dan main masjid pula, jumpa pula dengan tok guru yang makna kata mengetuk pintu hati kita, akan berubah hidup kita. Dah begitu gini, Allah jodoh kita pula. Keluarga kita orang soleh, pak mentua kita, mak mentua kita, isteri kita, ya Allah. Jumpa pula kawan, dapat anak jumpa kawan, cerita kat kita anak dia ni dia hantar sekolah agama, teringin pula kita hantar anak sekolah agama, jadi pula keluarga kita keluarga yang soleh, keluarga yang soleh. Aduh, banyak tuan. Lepas tu bertemu kawan pula, ajak masuk perjuangan Islam di bawah kepimpinan ulama, dengan satu harapan besok di akhirat ulama tolong kita. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, hari di mana kami akan panggil semua manusia menghadap kami bi imamihim, dengan pemimpin mereka. Pemimpin kita pula ulama. Ulama bawa kita menghadap Allah kepada masyar. Masya-Allah. Satu kita perhati bagaimana pertolongan Allah, bantuan Allah yang begitu besar hingga kita berubah hidup kita. Sebelum ni kita tak teringat pun. Kerja tak ingat masjid, tak ingat nak mengaji. Sifat 20 pun tak tahu. Sembayang pun betul tak betul kita tak tahu. Bab hati lagi tak tahu. Bagaimana baiknya Allah bertemu kita dengan orang baik-baik, ajak kita main mengaji, dengar kuliah, hingga kita ubah hidup kita. Ini muamalah Tuhan kita. Teruskan baik sangka. Untuk baik sangka dengan Tuhan, pandang yang belakang macam mana Tuhan buat kat kita. Betapa baiknya Allah. Maka begitulah yang akan datang. Pesan Tok Pulama ni, kalau kita nak baik sangka dengan Allah, pandang yang belakang lepas. Macam mana baiknya Tuhan kepada kita. Yang akan datang lebih lagi, insya-Allah. Pandang lagu tu dia kata. Tu dia. Kerana muamalahnya sertamu daripada anugerahnya yang banyak dan kemudahan, dia kata, dan nikmatnya seperti bahawa engkau tilik pada kebajikan yang dahulu itu. Nikmat Allah yang begitu banyak bagi kita, terutamanya nikmat iman dan Islam lah. Nikmat iman, Islam, boleh mengaji, boleh itu, boleh ini. Ya Allah, bukan senang tuan-tuan nak sedekah. Kalau kita tak duduk dalam jemaah, tak main mengaji ni, Allah sayang duit tuan. Cukup sayang nak bagi RM1 pun ketak dagu-dagu. Bila kita duduk main mengaji, tabung bergerak selalu, kita bagi duit RM1, RM2 dalam ringan tangan kita. Rupanya pelan demi pelan Allah dah cabut sifat bakhil daripada diri kita. Tarbiyah Allah didik kita jadi macam tu. Kalau tidak, kira gaji aku tak cukup, yana lagi sewa rumah apa, macam-macam kita kira. Tepat bila duduk baik mengaji tak berkira dah. Bukan senang nak sembahyang jemaah tuan. Bukan senang, susah. Tapi kita duduk main mengaji tu, duduk dengar selalu dia Tok Guru bagi panduan. Diringankan oleh Allah Ta'ala. Allah hantar pula malaikat mulhim. Nama malaikat tu malaikat muhim. Bagi ilham kat kita, kut kita mau nak mangkit tahajud. Dapat pula puasa bulan Rejab, Syakban, Ramadan, Masya Allah. Banyak sangat bantuan daripada Allah Ta'ala yang dulu-dulu. Dan anugerahnya yang layak bagi kita lah. Siapa nak Tuhan bagilah. Kalau hang pun tak mau, Tuhan tak bagilah. Kita nak Tuhan bagi, Tuhan bantu. Kamu datang makna kata sejengkal, aku datang satu star. Kamu datang berjalan, aku datang berlari. Kalau kita nak kebaikan, kebajikan, Allah akan tolong kita, tuan-tuan. Allah bantu kita. Allah hantar malaikat. Tengah tidur tuan, sedap mungkin 4 pagi, main. Hati tu rasa teringin nak mangkit tahajud. Ada rasa tak? Dan tegak-tegak jam berapa? Jam 4. Tahajud bagi kat ni. Teringin nak tahajud tu malaikat lah tu. Malaikat tu bisik telinga hati kita. Perkataan ni kita tak dengar perkataan, tapi hati terasa nak mangkit sembahyang tahajud. Itu namanya khatir. Bisikan daripada malaikat mulhim. Dia datang bawa ilham. Dipermudah kita untuk buat ibadat. Nabi nak bakar rumah orang tak pergi jemaah ni. Hayya ala salah. Kita cepat-cepat main masjid. Sebelum tu tak terasa macam tu pun. Dengar hadis tu lama dah.
Tapi sejak duk main mengaji berjemaah, kita terasa betapa murkanya Allah tak menyahut orang, tak menyahut seruan azan. Seolah-olah azan tu panggil orang lain, bukan panggil dia. Kita tinggal semua kerja-kerja kita, sahut seruan azan. Ini panggilan daripada Allah Ta'ala. Tuhan bagi kita terasa macam tu. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menanggungkan ia akan dikau. Demikian itu atas membaik sangka pada yang engkau angan-angan akan dia. Bila kita duk pikak lagu tu, akan nikmat Allah yang sebelum ni akan membentuk kita jadi seorang yang baik sangka dengan Allah. Apa berlaku adalah tu hikmah tu, kan? Adalah baik tu. Sakit ke, untung ke, rugi ke, apa kita yakin ada kebaikan itu. Paling kurang Tuhan nak bagi kita sabar, kan? Menghadapan dengan ujian-ujian. Dia tenang dalam menghadapi segala ujian daripada Allah, kerana dia yakin bagi betapa baiknya Allah Ta'ala kepada dia sebelum ni. Itu dia. Ini akan membangkitkan makna kata satu perasaan baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memutuskan nazar. Nazar ni makna kita tilik daripada cenderung makna kata kepada yang lainnya. Baik sangka kepada Tuhan, maka menghalang kita duk cenderung dengan yang lain, duk buruk sangka kat Tuhan. Baik sangka dengan makhluk, buruk sangka dengan Tuhan. Kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menghalang kita cenderung ke arah lain. Membawakan kita ingat Allah Ta'ala semata-mata. Sentiasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Membawa kita baik sangka kepada Allah, dan maknanya engkau angan-angan akan dia. Daripada benda yang kita duk angan-rayan tu, pegang pada yang hak. Ini semua anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tempat pergantungan kita. Bergantung hati dengan Allah, baik sangka kepada Allah. Orang yang berjuang tak putus asa. Dia yakin satu hari kita akan menang, insya-Allah. Sampai masa akan sampailah. Ingat balik cerita macam mana Muhammad Al-Fatih sebelum baginda berjaya membebaskan kota Konstantinopel. Bila Nabi kata aja, sahabat-sahabat dengar, maka sahabat-sahabat berusaha menawan kota Konstantinopel. Mereka tak pernah putus asa, yakin janji Rasulullah. Generasi demi generasi, generasi demi generasi, sehingga zaman Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih baru kota Konstantinopel dapat ditumbangkan, diambil alih oleh tentera Islam. Kita pun begitu, baik sangka. Apa baik sangka? Tuhan makna kata tak mungkin janji, kan? Tuhan tak mungkin janji. Janji Allah pasti akan berlaku. Tak menang pun. Bukan tak menang lagi. Akan sampai masanya menang. Fil waqtil lazi yurid, la fil waqtil lazi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktu yang kamu tentukan, kamu kehendaki. Apa yang Allah hendak, waktu itulah akan berlaku. Tapi aku yakin bahawa satu hari Islam akan menang. Orang yang yakin ni akan terus marah dalam perjuangan. Orang yang ragu-ragu dengan janji Allah, dia tak sampai ke mana. Tak menang, terjun kapal. Last kali terjun kapal. Naik kapal lain. Orang yang yakin, dia istiqamah, insya-Allah. Ya, itu dia. Dan adalah yang menolong atas demikian itu, pandangmu bagi segala perbuatan yang jamin, yang boleh membantu kita, membawa kita kepada baik sangka kepada Allah Ta'ala, iaitu bagi segala perbuatan yang jamin. Jamin itu apa? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jamal, sifat yang cantik-cantik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Wahhab, apa lagi? Al-Karim, nama yang lembut-lembut. Tuhan inilah yang menjanjikan ke atas kita dengan berbagai janji, maka kita baik sangka dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita dah masuk bulan Rejab, tuan-tuan. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, mari kita munafaatkan Rejab ni, bulan yang diberkati oleh Allah. Imam baca tadi doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana.
Ya Allah Tuanku, berkatilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban. Jangan biar Rejab berlalu begitu saja, Sya'ban berlalu begitu saja. Mari kita imarahkan bulan Rejab dan tingkatkan lagi di bulan Sya'ban, agar kita bersedia menghadapi Ramadan yang penuh berkat ini. Terutama orang-orang yang umur macam saya ni lah, yang umur dah 70 lebih. Bukanlah makna saya nak kata bahawasanya orang muda tak mati. Taklah, orang muda pun mati juga. Tak adalah kubur tu tulis. Ada kubur ni tulis belakang ni, kubur ini cuma untuk orang tua saja. Ada. Muda pun pi, semua pi. Kan? Tapi biasanya jadi bila orang berumur macam kita ni, kita kena fikir balik lah. Kemungkinan ini Ramadan terakhir untuk aku. Ramai kawan-kawan kita yang berpuasa tahun lepas, tahun ni dah tak ada bersama kita. Kita mungkin tahun depan tak jumpa, mana tahu. Jadi kita nak melalui Ramadan yang akan datang ni dengan mana penuh kesungguhan. Kan? Jadi untuk itu tuan-tuan, jadikan bulan Rejab dan Sya'ban ni bulan training, bulan latihan. Latih baca Quran dah, bangun malamnya, puasanya. Puasa kita, bacaan Quran, zikir, wirid kita, bangun malam kita. Kita latih bulan Rejab dan Sya'ban. Bila mai Ramadan, kita boleh hadapi dengan tenang, tuan, insya-Allah. Macam kita lawan lari lah. Lawan lari sini pilunan. Kita bukan hari lari tu baru nak lari. Lari pada awal. 2 bulan, 3 bulan sebelum berlari tu kita dah lari pelan-pelan. Dah jogging dah. Pagi petang. Hari berlari tu cantik Ini hari lari tu baru nak lari. Lari sampai sempat tu pengsan. Itu yang banyak kita. Bulan Rejab tak puasa, Ramadan, Sya'ban tak puasa. Mai Ramadan baru puasa. Itu yang jadi pasal Ramadan, bukan puasa Ramadan. Dia pasal Ramadan, rembiar penuh tangan. Makan sungguh. Bila tanpa kenyang, tak ada kekuatan untuk beribadat. Kita nak hidupkan Ramadan tiap-tiap malam. Mudah-mudahan bila tiap-tiap malam kita hidupkan Ramadan, 30 malam, salah satu dia mesti ada punya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Salah satu mesti ada Lailatul Qadar. Kalau berjumpa Lailatul Qadar semalam kita buat ibadat. Menyamai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan ni 83 tahun. Siang berpuasa, malam beribadat. Lah tu malam itu Qadar. Sekali kenalah hidup kita, Allah tuan-tuan bahagia dah kita. Untuk itu mai kita latih ni bulan Rejab ni. Puasa, tak boleh banyak puasa, seminggu pun jadilah dulu. Minggu 2 minggu. Tapi kalau tuan-tuan nak puasa jangan langgar 15. Atas 15 baru nak mula, itu dah jadi makruh. Sebelum 15 tu puasa, sehari pun jadilah dulu. Lepas tu puasa lah 3-4 hari, seminggu kah. Merah Sya'ban bagi lebih sikit. Lebih sikit. Ramadan kita bersedia. Terutama 20 ke atas tu. Bila kita puasa, tentu kita mangkit makan sahur. Dia tak? Mangkit sahur tentulah tahajud. Dah dapat dah. Jadi kita cubalah usaha tuan. Saya nak tunjuk cara. Apa cara? Kita laki bini tuan. Anak-anak semua dah tak ada. Pergi kerja mana hala dah. Tinggal berdua. Bila berdua tuan-tuan, pakai elok-elok mangkit makan sok. Mangkit pukul 4. Tapi kena beli satu periuk. Namanya rice cooker. Tahu periuk nasi, rice cooker. Jangan duk korek masak-masak banyak-banyak, tak mau. Yang buka puasa semalam tu, yang tu kita pangat-pangat jadilah. Tapi nasi tuan kena masak baru lah. Nasi sejuk gedi tak lebih. Nasi kena marak masak lain. Buah yang elok berberai apa semua. Lepas tu petik Swiss. Swiss dia ada 2 kan. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Jangan petik dinding, periuk tak petik. Tak masak. Dah, tengok menyala elok, ambil wuduk semayang tahajud.
sunat tasbih. Buatlah bapa ibadat. 5.45 makan nasi, makan sok. Tak pergi pergi masjid. Dalam ni saya nak bagi dua, tuan-tuan. Dua benda yang paling penting. Ni nak menghadapi Ramadan. Kita nak buka puasa, nak berpuasa bulan Rejab Syakban ni. Yang pertama, jaga anggota zahir kita. Mata, telinga, mulut. Jangan cakap merapu. Mata jangan duduk liak, tengok sana, tengok sini. Kaki jangan merapu, jalan sana, jalan sini. Ini puasa anggota. Jaga semua anggota kita. Kemudian, bila kita berbuka puasa, yang ni penentu. Tang buka tu kena jaga. Seperti mana disebut oleh ulama sufi, faiza sumta fanzur ala isya'in tubti. Apabila kamu berpuasa, tolong amat-amati, belik sungguh-sungguh dengan apa kamu berbuka. Pastikan kita buka puasa dengan makanan yang halal. Makanan paling baik, kita pergi beli barang-barang bahan masak, isteri kita masak. Yang tu paling bagus. Ayak tangan isteri kita, isteri yang solehah ni, yang tutup dia masak, kita makan. Tu nombor satu. Makanan mesti halal. Yang kedua, jangan makan banyak. Maksud jangan makan banyak, jangan makan terlampau lapar, makan sikit terlampau lapar, sakit perut. Jangan makan terlampau banyak pun sakit perut juga, menghalang ibadat. Makan agak sederhana. Tapi kalau tuan-tuan dah latih Rejab, latih Syakban, insya-Allah tuan-tuan memiliki daya tahan yang kuat untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Ni masih ada ni. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Rejab dan Syakban. Penuhi dengan ibadat-ibadat, lajak pergi sampai Ramadan tu. 30-20 ke atas tu, itu lajak deras sikit, speed lebih sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan ni jadi Ramadan yang terakhir untuk kita bersama, insya-Allah. Dan saya juga nak mengajak tuan-tuan, kami di pondok kami tu, macam tahun lepas lah, boleh kata Rejab, Syakban, Ramadan tu memang kita puasa lah. Di antara acara-acara kita, daurah kitab, bangun malam, beribadat, tadarus Quran dan sebagainya. Kita juga tuan-tuan sekalian mengadakan tahlil arwah tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, selama 3 bulan. Kalau tuan-tuan rasa nak sertai, mudah saja, tuan-tuan pergi di belakang tu, tempat jualan, ada borang dia. Masukkan nama. Pak kita ke, mak kita ke, adik-beradik kita, tok kita, tok wan kita, semua tulis itu. Kan? Kata ulama, mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita ni ibarat orang yang lemah di lautan. Terkapal-kapal minta pertolongan pada kita yang duduk di darat ni. Kita bantulah. Mudah-mudahan dengan sedikit tahlil yang kami buat sepanjang Rejab, Syakban, Ramadan ni dapat membantu segala arwah-arwah orang Islam yang ada di alam arwah sana, alam barzakh sana. Lepas tu kalau tuan-tuan rasa nak sedekah, kita terima. Kita akan gunakan duit ni untuk membeli bahan-bahan makan, berbuka puasa dan bersahur bagi pelajar-pelajar kita, makna kata sepanjang Rejab, Syakban dan Ramadan, 3 bulan. Pelajar kita tahfiz, laki-laki perempuan ada 150 lebih kurang, dan pelajar-pelajar pondok tua muda lebih kurang 50 orang. Kita ada lebih kurang 200 pelajar. Jadi derma tuan-tuan tu kami akan gunakan untuk beli bahan-bahan makanan untuk berbuka puasa dan makan sok sepanjang Rejab, Syakban dan Ramadan, insya-Allah. Siapa yang berhajat boleh dapatkan borang dan bagi sumbangan di belakang itulah. Ikutlah berapa duit pun tak apa, kita terima, insya-Allah. Salah satu saja akut. Dan paling akhir, kami kehilangan seorang lagi ulama. Kita panggil dia Tok Ayah, Tuan Guru Haji Muhammad Isa bin Yahya, Syekh Tarikat Syatariyah, umur 106 tahun. Anak murid pandak Anak murid pandak Jadi saya pun alhamdulillah bersama-sama dengan guru-guru di pondok saya dan anak murid pondok saya tu, kami sempatlah semasa hidupnya kita pergi ziarah beliau dan beliau mengijazahkan kita Tarikat Syatariyah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak bacalah doa
yang diijazahkan oleh beliau itu, mudah-mudahan sikit banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.